Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Chow Kang Yao, Ketua Menteri, Saudara Tan Sri Raja Arsyad, CPNB, Wang Adik, dan Puan Eng, Speaker, dan ramai kawan-kawan, Ahmad Zulkarnain, pengurus-pengurus, semua Pulau Pinang ni bertuah pada petang ini kerana semua syarikat-syarikat agregasi ni ada wakil di sini. Kalau saya tengok, umpamanya ini adalah kumpulan korporat dan agregasi besar negara yang berhimpun di sini. Jadi saya nak ambil kesempatan ini menyeru anak-anak Pulau Pinang, dari sekolah, guru-guru, masyarakat, memanfaatkan sepenuhnya kehadiran MSAM ini dan juga golongan syarikat-syarikat supaya ada pendedahan kepada kita tentang peluang dan juga pencerahan yang perlu untuk kita untuk menyimpan, menabung. Saudara, PNB ini satu badan amanah yang diasaskan untuk memperkukuh kekuatan ekonomi Bumiputera dan rakyat Malaysia. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, permulaannya itu sangat sederhana, ya. Dan sekarang telah merupakan seperti mana yang disebut oleh Saudara Tan Sri Raja Arsyad, merupakan syarikat yang besar dalam negara kita, dan saya alu-alukan harapan beliau supaya dapat berkembang dan menjadi syarikat yang boleh bersaing dengan lebih berkesan di peringkat antarabangsa. Tapi rahsia pengurusan itu penting, dan izinkan saya menyinggung hal ini. Kerana kerajaan dari dulu dan sehingga sekarang punya tanggungjawab untuk pastikan tidak ada masyarakat, tidak ada kaum yang terpinggir. Maka dalam keadaan kajian awal 70-an di mana kelompok Melayu atau Bumiputera dirasakan tidak dapat mengejar kepesatan pertumbuhan ekonomi yang kian rancak, maka ditebuhkan pada badan seperti PNB dan banyak agasi-agasi Bumiputera yang lain. Tapi saya ucap tahniah kerana PNB dapat bertahan, berkembang kerana pengurusan yang cekap dan integriti pengurusannya. Dan saya nak ambil peluang ini menekankan, ya, bahawa ini patut menjadi penekanan kita dalam kerajaan perpaduan sekarang. Kerana berapa banyak sekalipun curahan dana dan peluang-peluang diberikan, andai kata pengurusan ini tidak cekap, kita akan sia-siakan dan mengkhianati amanah itu seperti yang pernah kita pelajari dan berlaku pada banyak badan-badan. Beberapa hari yang lalu saya ke tabung haji menyambut 60 tahun penubuhan tabung haji. Dan alhamdulillah sekarang dapat dipulihkan dan ada keupayaan untuk maju dan meningkat. Tetapi ada babak-babak tertentu yang lalu yang menyebabkan keyakinan terhakis, kerugian mencecah berbilion ringgit. Kerajaan terpaksa menyelamatkan, mengambil alih beberapa syarikat yang sakit dan tenat, menumbuhkan SPV di Kementerian Kewangan. Pada ketika itu, Saudara Lim Guan Eng. Dan saya singgung hal ini kerana ada dua perkara. Pertama, jangan sekali-kali pengurusan, apatah lagi Badan Amanah Bumiputera, merasakan leka dan mengamalkan
budaya yang mewah, melupakan tanggungjawab mereka. Bukan saja tanggungjawab sosial, tapi tanggungjawab amanah satu badan yang diwujudkan untuk mempertahankan kepentingan rakyat negara ini. Dan keduanya, apabila berlaku kelemahan-kelemahan itu, apa yang kita saksikan ialah penyebaran kecaman dan fitnah yang meluas, yang membuat tuduhan palsu yang banyak ditanggung oleh saudara Lim Guan Eng pada ketika itu. Jadi saya ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada saudara Lim Guan Eng kerana pada ketika itu menubuhkan SPV, menyelamatkan tabung haji dengan mengambil alih Kementerian Kewangan, mengambil alih syarikat-syarikat yang sakit. Dan sekarang baru-baru ini 2 hari yang lalu saya umumkan bahawa syarikat-syarikat yang berupaya dipulihkan akan kita kembalikan kepada tabung haji. Dan dengan ini menolak fitnah yang mengatakan bahawa kepentingan Bumi Putra dan Melayu tabung haji itu dipindahkan kepada orang Cina. Tetapi seperti mana sudah tahu, fitnah dan penipuan ini kadang-kadang mengambil masa bertahun-tahun untuk dibetulkan. Jadi bagi saya yang lebih penting ialah pengajaran daripada agasi-agasi yang banyak bercambah sebenarnya. Bercambah agasi-agasi yang diurus dengan lemah, yang menunjukkan integriti yang lemah dan pengkhianatan kepada amanah. Jadi hari ini kita syukur, alhamdulillah, kita bersama-sama dalam Minggu Saham Amanah Malaysia di bawah pengurusan PNB yang kita anggap satu-satunya yang diurus dengan cekap dan baik dan membanggakan, alhamdulillah. Saudara yang hormati sekalian, beralih kepada soal pendedahan, pencerahan atau yang disebut oleh saudara Raja Ashad tadi, literasi saham ini, suatu yang penting. Walaupun dikatakan kefahaman tentang keupayaan menyimpan atau menabung ataupun pengurusan syarikat-syarikat ini agak lemah di negara kita, tapi beberapa tahun lalu saya baca laporan dari London yang diterbitkan, kalau tak salah saya, di bursa, yang menunjukkan bahawa agak mengejutkan tahap pencerahan maklumat dan kefahaman di London itu sendiri pun sangat rendah. Orang menyimpan atau menabung atau membeli saham ikut sentimen dan ikut kadang-kadang propaganda atau keupayaan media, tidak melihat kepada kekuatan syarikat itu. Jadi benarlah apa yang disarankan oleh rakan-rakan PNB dan ahli lembaga yang hadir, bahawa pencerahan itu perlu dimulakan dari sejak awal lagi di sekolah, supaya kita faham kaedah, kita mendukung menyimpan kerana keyakinan kita kepada integriti syarikat, keupayaan mereka mengurus dengan baik, dan rekod syarikat itu selama sekian lama, termasuk juga keupayaan mereka mengembangkannya. Jadi ini disebut berdasarkan agenda kelestarian PNB. Jadi pencerahan ini bagi saya penting kerana kita tidak boleh buat andaian bahawa orang yang menyimpan atau menabung ataupun terlibat dalam saham, kegiatan saham itu dengan sendirinya mempunyai maklumat yang cukup. Jadi saya beri jaminan tadi kepada saudara pengurusi Tan Sri Raja Ashad bahawa kita boleh bincang lagi dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi
supaya kempen pencerahan dan penerangan ini diperluaskan ke banyak sekolah lagi, dan mungkin melalui melatih guru-guru di sekolah itu, memilih beberapa orang guru di sekolah dan berikan latihan daripada tenaga PNB sendiri terpaksa turun ke bawah. Jadi saya ingat dengan melatih guru-guru dari sekolah-sekolah ini, memberikan pencerahan dan mereka diberi pertanggungjawaban untuk memberikan kesedaran tambahan kepada pelajar di peringkat sekolah lagi untuk memahami apa literasi saham ataupun pencerahan maklumat dan pendedahan awal. Sejak 1996 umpamanya, dari segi pendidikan seperti mana disebut tadi, lebih pada 5,000, 6,000 pelajar yang telah mendapat manfaat dan mencecah hampir 400 juta ringgit. Jadi saya ucap sekali lagi lah tahniah kerana ini mengurangkan beban kerajaan bila syarikat-syarikat yang diamanahkan dapat menampung keperluan pelajar-pelajar, termasuk mengirim pelajar-pelajar ke universiti-universiti utama di Amerika Syarikat, United Kingdom, dan sekarang tentunya kita beralih ke beberapa universiti-universiti utama sama ada di negara China atau Jepun atau India. Ada orang-orang yang depan saya macam dahsyat ni semua ni, dia dulu semua berpendidikan United Kingdom, Amerika, jadi dia lihat ke situ saja. Saya minta dia alihkan sedikit supaya lihat juga ke Jepun, ke negara China, ke India, kerana di institusi-institusi ini ada juga institusi yang bertaraf dunia sekarang, ya. Walaupun saya seperti mana beliau mewakili generasi yang itu, dan saya mengajar pun di University Georgetown di Amerika Syarikat, jadi mungkin pendedahan dan fahaman saya lebih ke sana. Jadi sekali lagi saya tekankan keperluan saudara untuk meningkatkan kefahaman, dan ini tanggungjawab semua. Satu perkara akhir yang saya nak tekankan ialah keperluan syarikat Bumiputera ini faham, ya. Kerana pengalaman saya baru-baru ini telah kembali dalam tadbiran kerajaan sekarang, merasakan bahawa beberapa syarikat-syarikat yang asasnya itu kebumiputeraan, kadang-kadang bila dia urus, dia terlepas atau berganjak daripada matlamat asal, bahawa pegangan asal untuk menyelamatkan ekonomi Bumiputera itu kadang-kadang dipinggirkan kerana keutamaan mencatat keuntungan bagi syarikat, ataupun dalam beberapa kes tertentu bila pengurusannya lemah, kerugian dah bertambah, cara mudah adalah untuk menjual aset untuk menyelamatkan syarikat. Amalan ini berpunca daripada kelemahan urus tadbir, tata kelola yang lemah, pembaziran berlaku, dan keputusan yang sangat tidak waras, tidak bijak. Tetapi apapun yang berlaku, saya minta pengurusan yang ada sekarang, sama ada di bawah PNB atau di bawah khazanah dan syarikat-syarikat kerajaan, persekutuan dan negeri, harus ingat, ya, bahawa pertamanya pengurusan ini harus sangat cekap. Keduanya, dalam apa saja keputusan mereka, mereka tidak boleh mudah melepaskan pegangan dan kepentingan asal untuk menjaga dan mengawal kepentingan syarikat yang berpaksikan kepentingan Bumiputera. Kalau tidak, kita beralih sampai bila? Berpuluh-puluh tahun balik kepada pangkalnya. Tubuh syarikat salah urus, salah tadbir, rugi. Kerajaan terpaksa bantu, kemudian ada desakan baru, bantu lagi Bumiputera, tubuh lagi syarikat baru, kemudian kita ikut jalur yang sama yang tidak akan membantu. Saya anggap sudah perlu ada anjakan
di mana bukan sahaja pemimpin-pemimpin kerajaan dipertanggungjawabkan, bermula dengan Jemaah Ahmadi, tetapi juga pengurusan syarikat Bumiputera harus juga dipertanggungjawabkan untuk faham bahawa ada tugas asas mereka yang mereka harus tahu, urus dengan baik dan jaga pegangan itu supaya tidak berulang kelemahan-kelemahan yang berlaku yang lalu. Dan saya ambil kesempatan ini kerana kebetulan majlis ini sesuai kerana PNB ini menjadi satu contoh dan teladan dalam pengurusan walaupun tugas dan pegangan rasaksa dalam urusan perniagaan dan korporat negara kita. Jadi sekali lagi, terima kasih Nazir Raja Ashad. Dia pun tak asing sejak Pulau Pinang kerana Tun Uda dulu Gubernur Pulau Pinang. Jadi saya selalu tekankan pada Raja Ashad, walaupun dia tu anak Selangor, tapi dia jangan lupa Pulau Pinang ni memang tempat Raja Tun Uda sebagai Gubernur pertama Pulau Pinang. Jadi dia harus diberikan dual citizenship Selangor dan Penang. Juga kepada Ketua Menteri yang memberikan kerjasama penuh bagi menjayakan, dan saya ingin tegaskan semula kepada keluarga di Pulau Pinang, guru-guru, penetua dan guru besar di semua sekolah Pulau Pinang untuk pastikan gerakkan anak-anak kita supaya memanfaatkan MSAM ini sebagai kegiatan yang didukung sepenuhnya oleh sekolah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Minggu Saham Amanah Malaysia 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.